Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila kubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ساكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa nazira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Parit Yani Tengah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam merangkap naik kadi, yang dihormati Tuan Bilal dan yang dihormati Tuan Ketua Kampung, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kabar-kabar waras, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat padu maghrib berjemaah, dan sementara kita menanti waktu isyak kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat solat padu isyak berjemaah Dan kita berazam mudah-mudahan pada malam ini, tak kira awal malam ke pertengahan malam ke,
akhir malam ke, mudah-mudahan kita dapat qiyamul lail walaupun solat sunat tahajud 2 rakaat, dan mudah-mudahan esok pagi kita berazam mudah-mudahan dapat solat pada subuh berjemaah insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kekuatan pada malam ini untuk solat padu maghrib berjemaah dan duduk sebentar, walaupun pada malam ini godaannya agak besar sedikitlah. Walaupun saya tak kaki bola, sebab oleh kerana besok tahu besok cuti, menang kalah pun dah dapat cuti, ya. Ada perlawanan bola tak salah saya malam ini, ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, tapi tuan-tuan dapat hadir pada malam ini, yang mana kehadiran tuan-tuan ini, pengorbanan tuan-tuan sungguh besar ganjarannya. Di dalam kitab Zubdatun ada menyatakan tuan-tuan, Rasulullah bersabda, ya, saya baca pengajaran hadisnya saja. Kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang buat 4, Allah Ta'ala bagi 6. Gawe 4 entuk 6. Untung apa orang? Untung tuan-tuan. Cuma kadang-kadang tak nampak, ya. Tapi benda tak nampak ni kita kena percaya yang saya sebut ini. Iaitu apa buat 4, kata Rasulullah dapat 6. 4 perkara itu, pertamanya iaitu solatul jamaah, iaitu solat berjemaah bersama imam, terutamanya solat padu 5 waktu. Yang keduanya wa majalisul ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dah solat pada maghrib tadi, kemudian duduk dalam majlis ilmu. Wa sami'a kalamallah, mendengar ayat-ayat Quran. Tadi di awal pembukaan kuliah saya tadi, saya baca saya baca ayat Quran, surah Al-Ahzab ayat 45 47. Dan kemudian yang keempat, mengamalkan, berazam untuk mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Siapa yang buat 4 tadi tuan-tuan, kata Rasulullah, duduk solat berjemaah, duduk majlis ilmu, mendengar ayat Al-Quran, dan kemudian berazam untuk mengamalkan akan ilmu yang dipelajari semampu mana yang mungkin, Allah Ta'ala bagi 6, ya. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi apa, kata Rasulullah? Buat 4 itu ar-rizqu minal halal. Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang halal. Ya, di antara supaya dilempah ruahkan apakah amalan-amalan yang dapat menarik rezeki, di antaranya lakukanlah 4 perkara itu, insya-Allah. Dengan hadirnya tuan-tuan solat berjemaah, dengan hadirnya duduk dalam majlis ilmu, dengan keberkatan mendengar ayat Al-Quran, dan berazam untuk mengamalkan akan ilmu yang dipelajari, rupa-rupanya dapat menarik rezeki yang halal. Jangan takut kita solat berjemaah. Solat kat masjid ni, ya Allah, tak satu waktu mau setengah jam, setiap wirid, setiap doa lagi, setiap sembahyang mengiringi solat rawatib setengah jam. Kalau sembahyang sendiri 10 minit we settle. Kalau setengah jam 5 darab 3 150 minit. Kalau sembahyang sendiri cuma 50 minit. Berkira-kira dengan Allah. Jangan, ya. Walaupun kita korbankan setengah jam setiap waktu, insya-Allah Allah Ta'ala ganti rezeki yang halal. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu diselamatkan daripada azab kubur, ya. Diselamatkan daripada azab kubur dengan mengamalkan 4 perkara. Selain daripada itu yang tuan-tuan belajar dulu, iaitu setiap kali kita lepas membaca tahiyat akhir, ya, kita baca fil alamin innaka hamidum majid, ya, setidak-tidaknya walaupun hukumnya sunat hayat, ya, walaupun tak sunat abad, sunat yang ringan, tapi dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Tambahlah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, pendek aja tu tuan-tuan. Nak baca panjang lagi banyak tuan-tuan. Setidak-tidaknya yang itu jangan ditinggalkan. Kita mohon perlindungan apa? Selamatkan, lindungi daripada azab jahannam, lindungi pada azab kubur, ya. Ada seorang ulama namanya minta maaf, seorang tabi'in, iaitu namanya Imam Tawus, ya. Imam Tawus. Jarang dengar Imam Tawus ni. Imam Tawus ni dia dalam bab politik, dalam bab campur dengan pemerintah, memang dia jarang campur Imam Tawus ni. Tapi diriwayatkan Imam Tawus ni tuan-tuan, dia ceritakan dia mengerjakan haji lebih daripada 40 kali.
Tuan-tuan ada 40 kali mengajarkan haji. Cuma Imam Tawus ni tuan-tuan, dia mengambil berat tentang doa yang saya bacakan tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Padahal tu sunat aja. Tapi Imam Tawus sungguh mengambil berat walaupun dia seorang tabi'in. Anak muridnya yang belajar dengan dia, kalau dia nampak lepas solat, Imam Tawus tanya, "Wahai anak muridku, wes sampai solat, wes bocor apa orang doa jauh daripada tempat fitnah selepas membaca tahiyat akhir tadi? Tak baca wahai tuan guru? Orang bocor, ulang mana?" Tapi orang lain nyetak-nyetak kau aku. Suruh ulang semula tuan-tuan. Bukan tertinggal Fatihah. Cuma tertinggal doa tu aja, suruh ulang semula. Termasuk anaknya. "Wahai anakku, tadi lepas sembahyang sunat aja tu, bukan sembahyang fardu. Walaupun sembahyang sunat, dah lepas sembahyang duha tadi, dah baca tak doa jauhkan daripada tempat fitnah tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam." Tak baca wahai ayahku. Ulang semula solat, sembahyang semula. Tuan-tuan ada sampai macam tu? Nanya anaknya sembahyang ke belum tu dah kira untung lah tuan-tuan. Kita jangan jemu. Ingatkan anak, ingatkan anak, ingatkan anak. Kalau boleh pergi masjid, ajak pergi surau ajak. Saya ngomong pun kadang-kadang orang digermengi, kadang-kadang orang tekan. Ya. Kadang-kadang beri salam tengok, dah hilang dah. Ya. Jadi kita jangan putus asa. Ya. Itu Imam Tawus mengambil berat tentang doa tu. Itu zaman tabi'in. Kira di tabi'in ke? Oh, jauh. Dengan hari kiamat kita lagi hampir. Jadi kita janganlah tinggal. Selain daripada doa tu, amalkanlah 4 perkara tadi, maka terselamat daripada azab kubur. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Uthman bin Affan. Pernah dengar Sayyidina Uthman? Sahabat Nabi, malah menantu Rasulullah. Sayyidina Uthman ni berumah tangga dengan anak Rasulullah berapa orang? 2 orang. Saling tingkah lah sana cerita ya. Ummu Kalsum dengan Sayyidatina Ruqayyah, tak silap saya. 2 orang anak Rasulullah berkahwin dengan Rasulullah. Berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Yang mana Sayyidina Uthman ni tuan-tuan hadirin seorang sahabat Nabi yang sungguh pemalu. Diceritakan Sayyidina Uthman ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila dia teringat kubur, menangis. Lagi-lagi diceritakan kalau nampak jenazah diusung bawa ke kubur, kadang-kadang sampai sedihnya tu sampai pitang. Tuan-tuan kalau ingat kubur tak? Ada sedih gitu, lalu kubur macam ada rasa sedih. Mungkin adalah tuan-tuan, kita kadang-kadang lalu kubur makin bakar-bakar minyak motor, ngeng, beri salam pun tak. Lagi line clear je kat kubur kan. Anak-anak kita makin bakar, makin press naik motor. Kita tidak-tidaknya kita berilah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu walana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Contohnya banyak lagi lah doanya. Bacakan suratul Fatihah, hadiahkan kepada semua ahli kubur. Ya Allah, sukanya dia. Tapi Sayyidina Uthman ni menangis. Dia sedih apabila teringat kubur. Kerana apa? Dia teringat apa? Dia teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilil min manazilil akhirah wa akhiru manzili min manazilid dunya, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu asad. Kata Rasulullah, kubur itu tempat pertama daripada beberapa tempat di akhirat, dan tempat terakhir dari beberapa tempat di dunia. Kubur ni adalah perhentian pertama menuju ke alam akhirat, nak menuju ke surga Allah. Dan kubur adalah tempat terakhir di dunia, sementara nak menanti berlakunya hari kiamat. Kata Rasulullah bersabda, nek neng kubur wes kepenak, ya, wes apa neng kubur wes kepenak, kuburnya tu masuk kubur aja menjadi salah satu taman-taman surga. Kemudian masuk kubur contohnya luasnya jauh mata memandang. Masuk ke kubur tidak kena himpitan kubur yang keras. Maksudnya kepenaklah ni kubur. Maka kata Rasulullah, perhentian seterusnya pun akan mudah. Di yaumul mahsyar akan mudah, nak dapat catatan amal sebelah kanan pun mudah.
Di Yaumul Mizan pun akan mudah. Minum air telaga di Telaga Kausar pun mudah. Meniti titian sirat pun mudah. Dan mudah masuk ke surga. Tapi nek wes neng kubur, melpu kubur menjadi salah satu gaung api neraka. Kena himpitan kubur yang keras sampai tulang yang berselisih di antara satu sama lain. Disoal malaikat mungkar dan nakir, walaupun soalannya dah bocor dekat dunia, tak dapat jawab, bakalnya proses seterusnya pun akan susah. Sebab itu Sayyidina Uthman menangis. Kenapa ya wahai Sayyidina Uthman, apabila dengan neraka kamu tak nangis apabila ingat kubur macam ni? Tak sehebat nangisnya apabila ingat kubur. Kata Sayyidina Uthman, kalau dekat kubur sorang-sorang dia ono konco. Tapi neng ibarat dia neng rokok, oh koncone okey tuan-tuan. Koncone okey. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan dengan buat 4 perkara itu terselamat daripada azab kubur. Yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu buat 4 perkara tadi, maka mendapat catatan amalan sebelah kanan. Ya, dapat catatan amalan sebelah kanan. Dan yang keempatnya tuan-tuan hadirin hadirat, meniti titian sirat, lajunya seperti kilat menyambar. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nak menuju ke surga Allah tu ada beberapa perhentian. Dan perhentian tersebut tuan-tuan hadirin hadirat, ada 3 perhentian yang sungguh kita bimbang. Sungguh kita takut nak dapat keputusan. Macam tuan-tuan, keputusan apa dulu? Contohnya kena mula-mula diuji dengan wabak COVID. Kena apa namanya tu, swab test. Nak tunggu keputusan tu, berdebat-debat, positif ke negatif, positif ke negatif. Baru tunggu keputusan swab test saja. Dah gementar tuan-tuan. Tengok kawannya positif satu pejabat, lagi gementar gila. Ini tuan-tuan 3 masa ni sungguh gementar. Pertama, ketika kita nak dapat suratan amal ni, catatan amal, belah kanan ke belah kiri. Yang keduanya gementar bila? Ketika di Yaumul Mizan pun gementar. Mizan ni apa? Alat timbangan. Untuk menimbang apa? Bukan setakat amalan. Kata alim ulama, apa yang ditimbang ada 3 perkara. Pertama, yang ditimbang amalan kita. Amalan kita sama ada pahalanya lebih berat ataupun dosanya lebih berat. Yang kedua yang ditimbang, kata ulama, anggota badan kita. Jiwa kita ni pun ditimbang. Tangan kita, kaki kita, badan kita. Sebab itu dalam hadis ada menceritakan, ada manusia ni besok hamba Allah, awak kedi, lemu, kaya saya ngomong kila. Saya rasa dalam masjid ni tak ada lawan saya. 105 kilo. Ada yang 105 kilo sini? Adik Ali pun rasa tak ada 105 kilo ni. Ustaz Zul lagilah jauh. Jadi naik kadi, lagilah gemuk sikit lah. Habis makan, semangat pun mantap sikit. Masuk TV pula. Ya, sama maintain. Tapi saya 105 kilo. Tapi minta jangan macam ni lah. Ada besok hamba Allah, badannya kecil, lemu. Tapi ditimbang amalannya tuan-tuan, anggota badan yang dilakukan ni, amalannya ni yang dilakukan, sayap nyamuk lebih berat daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang gemuk tadi. Sayap nyamuk pernah pegang tak? Tak boleh pegang lah tuan-tuan, halus sangat. Enteng apa lah kakak? Karos biji sawit apa dia kakak? Ya biji sawit. Badannya lemu, tapi ditimbang amalannya karos sayap nyamuk, kok abot sayap nyamuk. Tapi ada diceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang agak rendah orangnya, agak kering. Wis rendah kayak kering. Isterinya diantaranya namanya Zainab. Satu masa, siapa ni? Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat-sahabatnya ni bual-bual gitu. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud dia nak ambil kayu sugi. Kayu sugi ni rantingnya tentu belah atas, yang bawah yang gede-gede. Jadi
Abdullah bin Mas'ud ni pun manjat pokok, nak petik, nak ambil kayu sugi. Tengah panjat, waktu dah tengah hari, angin bertiup kencang, maka terselaklah kain terselaklah kain Abdullah bin Mas'ud. Ternampak dia punya betis cilik. Awak kering. Jadi betis cilik. Sing kocok-kocok ni sahabat-sahabat lain tengok, kecil sangat betis Abdullah bin Mas'ud ni, betul tak? Kecil betul. Diketawakan sikitlah ketawa. Kebetulan Rasulullah lalu. Kenapa wahai sahabat ketawa? Tengok tu ya Rasulullah. Betis Abdullah bin Mas'ud cilik banget macam budak-budak. Kata Rasulullah apa? Wahai sahabat-sahabat, walaupun betis Abdullah bin Mas'ud tu kecil, tapi besok dekat akhirat ditimbang apa yang dilakukan oleh betis yang kecil itu, lebih berat pahalanya daripada bukit Uhud. Masya Allah. Itu baru betisnya. Jadi mudah-mudahanlah anggota badan kita ni besok semua ditimbang. Ini amanah Allah. Tangan kita, kaki kita, nak semuanya baik ni, hati kita lah kena jaga. Kalau hati ni baik, insya-Allah seluruh anggota badan kita akan jadi baik. Dan yang ketiga, apa yang akan ditimbang kata alim ulama, iaitu catatan amal kita. Catatan amal ni ada yang menyatakan secara riwayat dalam kitab Tazkirah fil Awali Mauta wal Umuri wal Akhirat, ada 99 gulung. Kalau ibaratnya apa namanya tu, tiko getah, ada 99 gulung, banyak getah. 3 getah pula panjangnya berapa? 4 darat 6 je lebih kurang. Dia punya lebar 6 kaki lah, panjangnya tak tahu berapa meter kan. Ini tapi setiap gulung jauhnya sejauh mata memandang. Ada 99 gulung. Buku catatan amalan besok ditimbang. Jadi ada 3 yang ditimbang, amalan kita, anggota badan kita, dan buku catatan amal. Ketika itu kita gerun, nak tahu pahalanya lebih banyak ataupun dosanya lebih banyak. Jadi kalau supaya pahalanya lebih berat, amalkanlah 4 perkara tersebut. Dan yang ketiga, sungguh gemetar, sungguh takut apabila kita meniti titian sirat. Titian sirat ini tuan-tuan terlalu jauh. Dinyatakan ada dalam hadis sejauhnya 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun menaik, 5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun menurun. Dan ada perhentian-perhentian yang akan ditanya, solatnya, puasanya dan sebagainya, mengikut amalan masing-masing. Ketika itu sungguh gerun, sama ada lepas ataupun tidak. Jadi supaya kita meniti sirat itu dengan mudah, supaya lajunya seperti kilat menyambar, ataupun seperti sekelip mata, ataupun cepatnya seperti tiupan angin kencang, ataupun seperti burung terbang cepat, ataupun seperti kuda lari pantas, ataupun seperti unta berlari, okey lagi. Tapi jangan jadi golongan keadaan yang ketujuh, mengisut, meniti titian sirat. Jadi amalkan 4 perkara itu, mudah-mudahan dapat meniti titian sirat, lajunya seperti kilat menyambar. Dan yang kelimanya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, amalkan solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, rajin mendengar ayat Quran, dan berazam mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kelimanya, besok dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Masya Allah. Sebab itu seorang sahabat Nabi bernama Sauban, satu masa, satu malam tu dia tak boleh tidur. Gelebak rono, gelebak rene. Tuan-tuan kadang-kadang pernah tak boleh tidur? Mungkin dapat berita nak dapat cucu, dah masuk wad dari pukul 9 sampai pukul 2 pagi, kau tak bersalin-bersalin, gelebak rono selamat apa orang. Ataupun gelebak rono, gelebak rene. Kok yang muda-muda kok tunangnya kok tak balas WhatsApp ni? Apa dah ada orang lain? Kok diam aja? Facebooknya kok meneng aja? Oh, tak boleh tidur. Contoh. Ataupun gelebak nono, gelebak nene. Terfikir keretanya ada 8, 4 roteknya mati. Contoh, ya.
Ada kereta jalapan tuan-tuan. Contohnya roteknya mati, ada yang kena sebis lah, ada yang kena bohon lah. Isterinya pula, bang, bila nak belikan gelang. Anaknya pula telefon, bah, bank inkan duit dah habis ni, nak makan tak ada dekat you. 3 orang pula minta. Oh, tak boleh tidur malam. Fikir nak cari duit mana. Tapi Sauban dia tak boleh tidur kerana apa? Bila nak pagi, bila nak siang, kerana dia tak sabar nak jumpa Rasulullah. Rasulullah diceritakan Sauban, waktu siang dia habiskan banyak bersama Rasulullah, dia terpisah dengan Rasulullah apabila waktu malam. Waktu malam pun dia tak boleh tidur, kerana tak sabar nak bila tunggu pagi, nak jumpa Rasulullah. Lalu tak boleh tidur tu, dia terfikir, ini di dunia, berpisah sekejap aja, malam aja, ditakdirkan aku panjang umur, besok boleh jumpa. Tapi kata Sauban, dia teringat, dia terlintas, besok kalau dekat akhirat, ditakdirkan aku mintalah perlindungan pada Allah. Sekiranya aku masuk neraka, macam mana nak jumpa Rasulullah? Ataupun aku masuk surga, kata Sauban, mungkin tingkatan surganya tak sama. Rasulullah mungkin Jannatul Firdaus, mungkin aku surga yang ke-8, Darul Maqamah, mungkin Darul Salam, mungkin Darul Jalal, mungkin Jannatul Adnin, mungkin Jannatul Naim. Orang podo tingkatan dengan Rasulullah, lagi orang soturu. Tuan-tuan ada terfikir macam tu tak? Malam tak boleh tidur, macam mana besok ya, masuk surga tak bersama Rasulullah, sampai tak boleh tidur. Walaupun Sauban tak boleh tidur satu malam, bukan nak tengok bola. Ni bukan nak orang main, bukanlah nak orang main bola, main tengok-tengok lah. Yang minat, saya tak berminat tuan-tuan, saya minat tengok. Saya dapat keputusannya besok je. Saya tanya je, ngantuklah tengok bola ni. Satu dia sebab itu masing-masing lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita nonton bola Piala Dunia, solat subuh tak ada kat masjid. Bukan tuan-tuan, tapi Sauban dia tak tidur malam kerana cintanya pada Rasulullah. Walaupun tak dia tidur satu malam, tapi pagi-pagi dia dah ada solat subuh. Di antara orang yang terawal datang masjid. Diceritakan rumah Sauban ni bukan dekat. Pernah diceritakan rumah Sauban ni, ibaratnya pada masjid lepas subuh sampai rumah Sauban waktu duha yang terbaik, pukul 9 lebih kurang lah, 2 jam perjalanan. Walaupun malam tak tidur, Sauban datang sembahyang subuh. Rasulullah tengok Sauban matanya merah. Wahai Sauban, kenapa matamu merah? Adakah sakit? Mata merah ni banyak sebab, betul. Mata merah, sakit, isap ganjang, berlantu raya. Tapi Sauban bukan tu. Sauban kerana malam tak tidur, matanya merah. Kenapa tak mata merah, kenapa tak tidur? Kurang tidur ya Rasulullah. Kenapa? Diceritakan, malam tadi aku terfikir ya Rasulullah, besok kalau dekat akhirat, ibaratnya aku tak masuk surga, macam mana nak jumpa-mu ya Rasulullah? Kalau aku masuk surga, tak satu tingkatan denganmu ya Rasulullah, macam mana aku nak jumpa-mu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, tolonglah aku, masukkanlah aku surga bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Surga bukan milikku, wahai Sauban. Maka turunlah ayat surah An-Nisa ayat 69, wa ma yuti'illah war rasul, iaitu orang yang besok bangkit bersama, masuk surga bersama para nabi dan para rasul ni, orang yang dalam masa hidupnya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jadi amalkan 4 perkara tu, insya-Allah besok dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul. Sebab kita dalam masa hidupnya menghormati para alim ulama. Dan yang akhir sekali, orang yang buat 4 tu Allah Ta'ala bagi apa tuan-tuan? Iaitu Allah Ta'ala binakan sebuah rumah di dalam surga yang diperbuat daripada mutiara dan mempunyai pintunya arba'una baban, mempunyai 40 buah pintu. Itu satu di antara amalan. Banyaklah amalan-amalan yang dibinakan rumah, yang mana saya terangkan dalam kuliah subuh pada bulan yang lepas. Ingat lagi tak tuan-tuan kuliah subuh yang lepas? Diam ni semua ingat lah tuan-tuan. Apa amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Saya cara ringkaslah. Di antaranya 1 hari 1 malam, kalau boleh jangan tinggalkan baca suratul Al-Ikhlas 10 kali sehingga khatam. Maksudnya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali mencari keredaan Allah. Allah Ta'ala binakan sebuah rumah di dalam mahligai ataupun istana dalam surga. Yang keduanya apa yang buat rumah? Dibinakan rumah yang mudah-mudah tuan-tuan, melaksanakan solat sunat rawatib yang mengiringi solat qabliyah dan ba'diyah, terutamanya yang 12 rakaat.
yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 6. 2 rakaat selepas zuhur. 8. 2 rakaat selepas maghrib. 10. 2 rakaat selepas isyak. Jadi berapa? 12. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, kalau boleh yang lepas isyak tu dalam kitab dalam hadis rawahu Tabrani, kalau boleh tuan-tuan dalam kitab Hidayatus Salikin, kalau lepas isyak tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, buatlah sebanyak 4 rakaat selepas isyak, kerana ganjarannya begitu besar. Dalam hadis Nabi SAW rawahu Tabrani, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailah. Sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, maka ia seperti mengerjakan sembahyang tahajud semalaman. 4 rakaat sebelum zuhur. Sama ada sebaik-baiknya buat 4 rakaat 2 salam. Nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Yang susah kalau tak buat, tuan-tuan. Ganjarannya seperti tahajud semalaman. Tuan-tuan pernah sembahyang tahajud semalaman? Wah, lepas isyak sampai subuh. Solat orang mandek-mandek. Tuan-tuan mungkin pernah lah. Saya memang tak pernah lagi lah, tuan-tuan. Yang keduanya, maka seterusnya, waman sallahuna ba'dal isya kana kamislihina min lailatul qadr. Maka barang siapa yang mengerjakan sembahyang 4 rakaat selepas sembahyang isyak, maka seumpama ia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Tengok, walaupun bulan Ramadan saja malam Lailatul Qadar, itu pun kita tak tahu malam Lailatul Qadar. Yang kata 10 akhir Ramadan, malam ganjil. Kita tak tahu bila masanya betul, yang tepat. Tapi kalau buat solat 4 rakaat selepas isyak ni, boleh setiap hari tuan-tuan dapat pahala seperti malam Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau ditinggalkan sungguh rugi. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa lagi amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu kita memenuhkan saf. Ada celah saf kosong. Contohnya barisan pertama, tiba-tiba baris itu, tiba-tiba ada yang contohnya terbatal wudunya, dia keluar, kita cepat penuhkan saf tu. Perbuatan kita memenuhi saf yang kosong itu pun dibinakan rumah dalam surga. Malah usaha kita merapatkan saf, bau bertemu bau, tumit ditengok lurus, diluruskan. Perbuatan kita merapatkan saf, meluruskan saf itu juga didoakan oleh para malaikat. Dan begitu juga orang yang berada di baris yang pertama. Sebab tu kalau tahu ganjaran baris pertama ni, sanggup disabut undi ya, nak dapat barisan pertama ni, tuan-tuan. Ya. Dan di apatah lagi, tuan-tuan, amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga. Contohnya kita membina ataupun membantu renovate masjid ataupun surau, walaupun sebesar sarang burung ataupun lebih kecil daripada sarang burung. Contohnya cuma 1 keping mosek aja contohnya ya. Kita membangunkan masjid walaupun sekeping mosek lah contohnya, dengan ikhlas kerana Allah, Masya Allah, dapat pencen kubur, tuan-tuan. Malah dibinakan rumah di dalam surga. Dan seterusnya, apakah amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Iaitu kita berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia pun, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita dibinakan rumah dalam surga. Siapakah contoh yang terbaik, tuan-tuan? Siapa contoh terbaik? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, surah Al-Qalam ayat 4. Contoh Rasulullah. Tengok, Rasulullah ni walaupun dia manusia, tapi manusia yang luar biasa. Ya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada 4. Contohnya sidik. Rasulullah, tuan-tuan, luar biasa. Sidik, benar. Daripada lahir sampailah wafat, Rasulullah tak pernah bohong.
benar aja cakapnya. Perbuatannya benar, hatinya benar, percakapannya benar. Luar biasa tak? Tuan-tuan agak-agak pernah tak bohong? Tuan-tuan mungkin tak pernah lah. Kalau saya mungkin banyak betul. Dengan rumah pun kadang-kadang bohong. Nak gimana pergi kuliah? Padahal ngeteh kalau konco ni mangan giat pok. Padahal tak ada kuliah pun. Nak cakap pergi kawan, nanti mengetehkan kawan, dia tak diajak, mising pula. Malah nak kuliah, rupa-rupa ni mangan giat pok. Contoh, wis ngapusi meneh. Bos saya tanya, kenapa datang lambat? Baterinya weak anu bos. Padahal tak weak pun, dibuka bonetnya, ambil gambar, wayarnya dicabut. Padahal tak weak pun. Sebenarnya nolak sawit tak siap hari Sabtu petang tu. Bohong tak? Bohong. Itu saya lah tuan-tuan. Tapi Rasulullah tak pernah bohong. Kok tak pernah bohong? Rasulullah bersifat apa? Fatana. Bijaksana. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni seorang yang umi. Tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi Al-Quran 30 juzuk dalam dirinya. Tuan-tuan boleh ingat 30 juzuk. Wang qul ya ayyuhal kafirun pun kadang-kadang baca tak habis-habis. Bolak-balik. Saya dah pernah tuan-tuan baca sembahyang tarawih. Masa tu umur 19 tahun ditolak jadi imam. Bulan Ramadan pula baca qul ya kafirun tak habis-habis. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. La a'budu ma ta'bud. Tak habis-habis aku baca ni. Rupanya diulang-ulang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di antaranya tuan-tuan pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ditanya, ya. Tuan-tuan ingat tak kalau tuan-tuan menyusu, ya? Menyusu ibu dulu, mana yang banyak susu, belah mana? Ingat? Tak payah fikirlah tuan-tuan, memang tak ingat. Ibu kita pun tak ingat susu mana, tapi Rasulullah ingat. Mana yang banyak dimusuh belah mana? Kerana apa dia ingat? Kerana dia memberi peluang yang satu lagi anak susuan yang lain ketika bersama Halimatu Sa'diyah. Dan Rasulullah SAW ni luar biasa. Walaupun manusia biasa tapi luar biasa. Nabi Muhammad SAW dalam masa hidupnya tak pernah sekali pun mencela makanan. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah tak pernah sekali pun mencela makanan. Tuan-tuan agak-agak pernah cela makanan tak? Kadang-kadang makan peri pun cela. Maulid kena bayar ke? Tak bayar. Nak derma pun masing-masing berapa anu kan. Garek mangan. Loh, sego ni kok sego jagung. Pemuatannya untuk patang ewu kok sego jagung. Patutnya biryani gam lah. Garek makan. Loh, sego ni kok sego hancur ya berasnya. Patutnya beras mati tu. Tengok. Tapi Rasulullah sekali pun tak pernah mencela. Sedangkan contohnya ketika itu Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah masak sup agak masin. Rasulullah tak cela. Kalau saya walah Zaza masak sup kok wis atos masin, arep matane abang enggak ya? Bengkeling darah tinggi. Oh, disentak-sentak itu saya. Tapi Rasulullah makan sup masin dia tak marah. Dia nak tegur, mendamaikan, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi. Dia panggil ngayemi, mendamaikan, panggil, ya Humairah, ya Aisyah, mari sini. Kita dah lama tak suap menyuap. Aisyah pun datang. Rasulullah nak suapkan, nanti dulu ya Rasulullah, biar saya yang suapkan. Maka Aisyah pun suapkan Rasulullah. Rasulullah pandang Aisyah, senyum. Padahal sup yang dihirup tu memang masin betul. Giliran Rasulullah suapkan, baru kena ujung lidah dah tersembuh. Masinnya ya Rasulullah. Tengok Rasulullah tak cela walaupun masin. Tengok Rasulullah sungguh maksudnya luar biasa. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dari tajuk mana tadi tuan-tuan? Jadi tuan-tuan itu diantaranya kita berakhlak mulia tuan-tuan, insya-Allah besok dibinakan rumah dalam surga. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dah isyak ke belum? 1 minit lagi. Okay. Kesimpulannya tuan-tuan. Saya dah bilang ni ustaz jangan lama-lama. Bola nak mula ni. Tapi bukan kerana bola, tapi kalau kerana dah cakap saya je. Taklah contoh Tapi tuan-tuan duduk pun alhamdulillah lah dapat dua-dua.
Daripada Sa'id bin Qurtadah bahawa Nabi SAW bersabda, ini sebagai kesimpulannya, siapa yang dikurniakan 4 ni, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang dikurniakan 4 ni, bersyukurlah kepada Allah, dan dia beruntung di dunia dan di alam akhirat. Siapa yang dapat 4 ni? Siapa yang tak ada 4 ni, berusahalah dapatkan 4. Pertamanya, kata Rasulullah, daripada Sa'id dari Qurtadah, dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, arba'um man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Apa kata Rasulullah? 4 macam siapa yang diberikan berarti telah diberikan keuntungan dunia dan akhirat. Masya Allah, diberi keuntungan dunia dan akhirat kalau ada 4 macam ini. Pertama, walisanun zakirun, lidah yang selalu berzikir. Jadi kita banyak-banyakkan zikir, tuan-tuan. Contohnya zikir yang saya minta tolong bagikan ni. Minta tolong Pak Imam pula. Pak Imam banyakkan zikir. Contohnya zikir, banyaklah zikir, ya. Kalau kita sayang pada Allah, cinta pada Allah, banyakkan baca tahlil la ilaha illallah. Sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat walaupun sallallahu ala Muhammad. Sayang pada ibu bapa, banyakkanlah doakan ibu bapa, astaghfirullahalazim li wali walidayya contohnya. Sayang pada diri sendiri, banyakkan beristighfar. Amalkanlah tahlil ini adalah amalan orang para salafus soleh, ya. Baca 3 atau 4 kali selepas solat fardu. Saya ambil dijazahkan daripada Ustaz Haji Muhadir bin Haji Jul, dalam kitabnya amalan-amalan orang salafus soleh. Amalkan baca 3 atau 4 kali selepas sembahyang fardu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pahala bacaannya pada setiap kedipan mata dan nafas sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Rujukannya ada di sebelah bawah, tuan-tuan, ya. Tak banyak, tuan-tuan, 3 kali aja ataupun 4 kali. Pahalanya sebanyak kedipan mata dan tarik napasnya 24 jam tu, ya. Ada 72,000 kali 24 jam bersamaan 24,000 kita tarik napas, dan kita kedipan mata sebanyak 48,000 kali. Seumpamanya membaca 72,000 kali membaca tahlil. Ini yang disebutkan oleh Said Al-Imam Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Jadi saya rasa itu saja untuk pada malam ini. Kita sambunglah hadis ini pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini walaupun sekat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.